Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang adik-adik sekalian, jadi saya harap awak semua dalam keadaan sihat. Jadi kita akan meneruskan pembelajaran kita melalui rekaman video saya lah. Okey. Jadi untuk tajuk kita yang seterusnya, okey, kita pergi kepada tajuk mesin di 10 di muka surat 169. Okey. Baik, jadi cikgu harap awak dah salin nota yang saya bagi dalam buku nota panjang. Lepas tu dah tengok video yang saya sertakan dalam grup minggu lepas mengenai tajuk mesin. Jadi hari ini saya akan terangkan beberapa perkara yang penting dalam tajuk ini. Jadi kalau awak lihat pada buku 170, okay, tajuk kecil yang pertama adalah tuas. Okay. Tuas. Baik, dalam tajuk kecil tuas ini yang perlu awak fahami adalah konsep tuas itu. Jadi nak bagi awak faham, saya tunjukkan gambar rajah jongkang jungkit. Yang paling mudah untuk tuas. Okay. Contoh jongkang jungkit. Jadi apa yang akan berlaku? Okay. Kalau awak main jongkang jungkit, yang ini akan naik, ini akan turun, ini akan naik, ini akan turun. Okay. Jongkang jungkit. Kan? Baik. Di sini adalah konsep tuas dalam jongkang jungkit itu. Iaitu apa? Yang pertama, kita ada yang di tengah-tengah ini yang kita panggil sebagai fulcrum. Fulcrum. Okey. Kemudian kita ada beban dan daya. Okey. Jadi tiga ini adalah konsep dalam tuas. Jadi saya tukarkan gambar ni pula kepada seseorang cuba untuk mengangkat benda yang berat ini. Okey, benda angkat. Contohnya, benda yang berat ini dia nak letak sesendal. Contohnya, mula dia rata. Kemudian orang dia letak kayu di situ, kemudian angkat untuk letak sesendal ni. Contohnya. Jadi di sini konsep tuas sedang digunakan. Daya, fulcrum, beban. Okey? Itu konsep tuas. Jadi bila tekan di sini, kita boleh angkat beban. Daya yang kita tolak ke bawah untuk mengangkat objeknya itu, maka objek itu akan terangkat. Okey? Ini semua awak boleh buat sendiri di rumah untuk mengetahui apa yang akan berlaku jika kita alihkan fulcrum dekat dengan daya atau dekat dengan beban. Apa yang akan berlaku? Okey. Awak boleh cuba sendiri, tapi untuk memendekkan masa, saya terus tunjuk ke awak. Jika kita mendekatkan fulcrum, okey, dengan beban, maka daya yang digunakan untuk mengangkat beban ini menjadi kecil. Bermaksud lagi senang. Jadi kalau awak dekatkan fulcrum dekat dengan beban, lagi mudah awak nak angkat. Berbanding kalau awak letak fulcrum di sini. Okey, kalau awak letak fulcrum di sini, berat nak angkat beban itu. Itu konsep tuas. Okey, jadi kesimpulannya, beban berkurang jika jarak
fulcrum dengan beban berkurang. Okey. Ini nanti awak boleh salin. Awak boleh pause kejap, boleh salin. Okey. Kesimpulan daripada aktiviti ini, jika kita dekatkan fulcrum, okey, kita dekatkan fulcrum dengan beban, maka beban itu terasa ringan. Sebab itu dia akan jadi, maksudnya berkurang. Okey, beban berkurang jika jarak fulcrum dengan beban ini berkurang. Jarak ni berkurang, so beban ni terasa ringan. Beban tu jadi kurang. Okey, itu konsep dalam tuas. Jika ada apa-apa, boleh tanya kemudian. Okey. Alright. Seterusnya, contoh-contoh yang ada untuk konsep tuas, okey, adalah bila kita nak buka tin. Okey, dalam muka surat 170 tu ada nak buka tin. Okey, kenapa nak buka tin tu? Okey, sekejap. Maaf, hari hujan lebat. Okey. Apabila kita nak buka tin tu, saya sebenarnya tin. Tin tak ada pula, tak sempat. Tak apa. Bila kita nak buka tin, okey, pakai sudu contohnya, kita akan letakkan sudu tu di bibir tin tersebut. Okey, kemudian masukkan hujung sudu di penutup. Dan kita akan tekan macam tu. So, apa yang berlaku adalah bibir tin menjadi fulcrum. Okey, menjadi fulcrum. Okey, tangan kita yang menekan ke bawah ini menjadi daya dan beban, iaitu berat untuk mengeluarkan penutup tin itu, menjadi beban. So, itu yang berlaku semasa kita membuka tin. So, tuas berlaku di situ. Okey, selain daripada itu, okey, menyapu sampah. Okey, menyapu sampah. Saya tunjukkan sekejap. Okey, ini penyapu. Apa yang berlaku? Okey, kita pegang menyapu, kita pegang di tengahnya biasanya yang mudah, dan kita sapu. Okey, dalam situasi ini, pemegang ini menjadi fulcrum sebab dia yang menghubungkan antara tenaga kita dengan beban yang kita nak buang sapu sampah tadi. Daya kita adalah di sini. Kita gerakkan penyapu tu, dan beban kita adalah sampah di hujung penyapu ini. Okey. Jadi konsep terus berlaku. Saya akan terangkan nanti. Kita cakap tadi fulcrum tak terdengar, itu nanti saya terangkan nanti. Okey, saya tunjukkan dulu. So, sini fulcrum, sini daya, dan sini adalah beban. Okey. Baik. Seterusnya, penyepit ais. Okey, saya sekejap. Okey. Ini contoh penyepit ais. Jadi, apa yang awak boleh perhati kat sini, fulcrum berada di sini. Daya di sini. Kita bagi dia daya, dan beban di hujung. So, kita ambil, okey. Beban di hujung. So, daya di tengah, fulcrum di hujung sini. Okey. Jadi daripada buku teks itu, sebenarnya kita boleh simpulkan bahawa untuk tuas dia ada beban, fulcrum, daya, tapi dia ada 3 jenis susunannya. Okey, 3 jenis susunannya. Baik, saya akan padam ni dan saya tunjukkan susunannya. Saya harap awak dah faham dari ni, ataupun awak boleh screenshot dan salin ini kemudian. Okay. Yang pertama tadi, contohnya seperti gunting ataupun seperti yang joget-joget tadi, iaitu kita ada fulcrum di tengah-tengah, daya di hujung, dan beban di hujung satu lagi. Okey, ini yang pertama.
Yang kedua, kita ada tuas yang digunakan seperti kereta sorong. Okey, kereta sorong. Dan juga seperti kereta buat apa? Kereta sorong. Kita ada saya singkat dia DF dengan D So kita ada fulcrum di sini, kita ada beban di sini, kita ada daya di sini. Okey, orang angkat kereta sorong. Jalan. So barang ni kat tengah-tengah kereta sorong tu. Fulcrum dia di mana? Di tayar. Okey, itu tuas yang kedua. Okey, tuas yang ketiga ni. Okey, tuas yang ketiga ini. Kita ada beban di hujung, fulcrum di hujung lagi satu, dan daya di tengah-tengah. Okey, daya di tengah-tengah, fulcrum di hujung, beban. Okey, sama juga macam penyapu. Okey, fulcrum di hujung, daya di sini, beban sampah tadi. Okey, penyapu, penyepit adalah konsep tuas yang ketiga ini. Okey, kereta sorong konsep yang kedua. Contoh contoh kereta sorong. Ini contoh penyapu, penyepit. Yang ini kita ada gunting dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah konsep yang ada dalam tajuk tuas. Okey, mesin mudah untuk tuas. Baik, seterusnya kalau awak lihat muka surat 171. Okey, kat situ ada kita ada stapler, pengelak habuk, gunting dan sebagainya. Kat situ adalah contoh-contoh objek yang menggunakan tuas. Baik, di muka surat 172 ada ceritakan dialog bagaimana murid itu nak menolak batu yang menghalang jalan itu, dan dia tunjukkan macam mana fulcrum yang diletakkan boleh mengubah beban itu menjadi lebih ringan atau lebih berat. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada muka surat 174, iaitu tajuk mesin ringkas. Okey. Dalam mesin ringkas, yang pertama kita ada roda dan gandar. Okey, roda kita tahu dia pusing, dan gandar. Gandar tu pemegang dia. Biasanya roda dan gandar mesti berpasangan. Okey. Boleh roda tu wujud sendiri, tapi macam mana nak pusingkan dia? Mesti ada sesuatu mekanisme untuk pusingkan dia. Jadi mekanisme itu perlu disambungkan dengan pemegang roda itu, iaitu gandar. Okey, roda dan gandar. Tayar basikal, tayar motor, segala macam jenis tayar lah. Okey, perlu ada roda dan gandar. Kemudian kita ada tuas yang kita dah tengok tadi. Okey, tuas. Kemudian kita ada skru. Okey, skru adalah alat yang boleh digunakan untuk menyatukan atau mengetatkan dua objek. Okey, dua bahagian objek. Jadi skru, biasa kita gunakan skru, boleh tengok kat maya awak, skru guna tembok, nak lekatkan sesuatu kat dinding ke, guna skru, ataupun kayu dengan kayu ke, dan tembok yang boleh paku, kita boleh skru dia pusing dan paku tu akan melekat. Itu contoh skru. Kemudian gear. Gear. Siapa biasa naik basikal, okey, akan faham dah gear ni apa. Okey, gear ini dia adalah besi atau objek yang bergigi. Okey, yang bergigi yang apabila digunakan, kebiasaannya dia dua atau lebih baru dia berfungsi dengan baik.
contohnya gear basikal tadi. Okay. Gear basikal tadi kita ada saya lukis bulat ya, saya tak ada lukis gigi sebab nanti gambar tu jadi serabut. Okay. Dekat tempat pengayuh dan dekat tempat roda basikal. Okay, tu ada rantai basikal. Nampak tak? Okay. So ini tempat kita kayuh. Ini rantai ni sambung ke tayar. Jadi macam mana kita boleh kayuh dengan lebih laju? Disebabkan besar, kecil. Kemudian kalau ada basikal mountain bike, biasanya dia ada banyak lagi kat sini. Dia bertukar. Jadi bertukar. Rantai tu naik besar ke, naik kecil ke, tengok pada kita tugas punat dia tu. Jadi bila dia ini disambungkan bersama-sama sendiri, dia boleh menghasilkan tenaga ataupun kelajuan yang lebih. Itu untuk gear. Alright. Jadi saya harap awak boleh perhatikan gear dekat basikal di rumah ataupun di mana-mana yang awak boleh tengok. Okay, itu untuk gear. Kemudian kita ada takal. Okay, saya harap awak dah baca semua ni. Okay, takal adalah roda yang berada di atas yang disambungkan dengan tali. Kemudian kita tarik untuk mengangkat objek. Baik. Jadi kita nak angkat ni, kita sambung kat sini. Yang ini kita panggil sebagai takal. Kenapa takal? Boleh kalau kita tak ada benda yang takal ni dia berpusing. Okay, macam roda berpusing. Tanpa takal boleh juga kita buat macam ni, tapi dia kesat sikit. Siapa biasa buat macam ni, cuba tarik awak tali dekat besi ke apa, bila awak tarik tu awak akan rasa berat sikit dan kesat sikit sebab dia bergeser. Tapi kenapa gunakan takal lebih mudah? Sebab takal berpusing. Takal tu bila kita tarik, dia akan turut berpusing. Jadi ringan sikit nak tarik. Jadi itu mesin yang menggunakan takal. Okey. Kemudian kita ada satah condong. Satah condong ini kalau kita nak pergi ke contohnya awak di sini nak pergi ke tempat yang lebih tinggi pada awak di sini. Kita ada dua cara. Pertama mungkin kita tak papan. Okey, dan awak pun jalan. Ini kenapa dipanggil satah condong? Sebab dia adalah permukaan condong. Sebab tu dia satah condong. Okey, dalam contoh tu dia letak tangga pun tak ada masalah. Tangga pun boleh. Okey, tapi dia masih lagi dalam pergerakan kita condong. Kita bukannya berjalan ke sini, lepas tu nak naik panjat ke atas. Okey, itu berbeza. So kita gunakan mesin satah condong. Okey. Dan akhirnya baji. Okey, baji adalah benda yang tajam di ujung ini yang kita nak gunakan. Contoh baji adalah pisau. Nak potong, pisahkan sesuatu. Okey. Penyendal. Okey. Penyendal pintu. Itu adalah mesin baji. Baik. Alright. Kita akan sambung seterusnya dan kerja akan saya beri kemudian. Okey, terima kasih.